Yang mula menyebut pasal ketuanan Melayu ini dah berpuluh tahun ya. Tanah Rizab Melayu ni ketuanan Melayu, dan banyak pula disanggah-sanggah oleh bangsa asing kenapa kita sebut ketuanan Melayu ya. Even Tun Mahathir tak tahu apa maksud ketuanan Melayu ya. Dia rasa ketuanan Melayu itu satu satu istilah yang sombong dan angkuh ya. Dan banyak pemberita-pemberita, terutama sekali pemberita asing, mengatakan ia suatu attitude supremasi bangsa Melayu. Ya, saya nak sanggah itu ya. Sebenarnya ketuanan Melayu itu adalah bersandarkan daripada kelestarian penerokaan awal aslian Melayu di benua Melayu ini. 63,000 tahun daripada kajian DNA adalah waktu usia yang amat lama, dan itu menjadikan kita sebagai perbumi yang di Sabah, Sarawak dan juga di Semenanjung ini, di mana ketuanan itu bermaksud sovereignty yang sebenarnya ya. Macam di India ketuanan orang India, di China ketuanannya bangsa Cina, juga di negara-negara lain. Ketuanan Melayu ini yang bermaksud ya, tuan punya tanah terawal. Kita sebagai menjaga kesejahteraan, sebagai pelindung, sebagai pembela nasib Melayu against penceroboh, dan pada masa yang sama membangunkan tanah moyang yang ditinggalkan kepada kita ya. Dalam bahasa Inggerisnya, di mana juga kalau kita lihat di negara-negara lain ya, ia diistilahkan sebagai perbuminya diistilahkan sebagai custodian, protector, defender dan juga guardian. Jadi apa salahnya kalau kita sebut ketuanan Melayu itu? Ada ke salah? Ya, banyak media-media yang menuliskan mengatakan Zaharah itu salah cakap tu, dia tu ya, terlampau taksub. Melimil kata Zaharah terlampau taksub tentang ketuanan Melayu. Kalau saya tak taksub, siapa lagi nak cakap pasal ni ya. Kita tidak harus gustan ya, gustan ni undur ke belakang apabila disoal ataupun disergah oleh bangsa asing tentang ketuanan Melayu. Sekarang ni kalau kita dah tahu maksud ketuanan Melayu itu sebenarnya, kita sepatutnya become more vocal, tidak takut. Seperti yang saya kata awal tadi ya, Allah telah adunkan bersama agama, bangsa, tanah air dan politik tu sekali ya. Ia tak berpisah. Kalau kita tinggalkan yang ini, kita akan menjadi perbumi di Champa, di Kemboja dan juga di Siam, di mana tanah-tanah mereka diambil alih oleh bangsa asing ya, yang menceroboh. Yang objektif sebenarnya yang kenapa kita selalu war-warkan, ketengahkan tentang Tanah Rizab Melayu ini ialah agenda nasional ya. Walau kerana di Malaysia ini ramai bangsa yang menjadikan rakyat Malaysia ya. Jadi pembentangan ini sebenarnya banyak kali pembentangan ditujukan kepada kerajaan ya. Kajian mengenal pasti sebab-sebab penyusutan keluasan Tanah Rizab Melayu, dan antara penemuan yang ketara adalah pelepasan revoke oleh kerajaan negeri sendiri. Kerajaan mengatakan individu Melayu yang menjual tanah-tanah Rizab, dan saya telah buat kajian tanah-tanah Rizab Melayu yang dijual oleh orang yang patah kanda lah, yang orang yang betul-betul memerlukan duit, dia jual kepada saudara mara dia ya, tidak boleh jual kepada bangsa asing. Void ya, tidak boleh dijual ke bangsa asing. Jadi mana kita tak ada, orang individu tak ada menjual kepada bangsa asing, tidak diluluskan oleh kerajaan negeri. Di situ pun dah dapat satu pembohongan. Yang revoke tanah-tanah Rizab Melayu adalah kerajaan negeri sendiri, dan semua ada sandaran. Apabila saya bercakap ini, ada fakta,
ada data. Ya. Jadi kita sekarang ni, kenapa dia jual? Sebab dia tak ada yang saya sebut awal tadi lah, dia daif tentang sejarah tu, tentang tanah rizab tu. Dia tak tahu undang-undang tanah rizab, keadaan kedaifan sasiah dan juga hilang identiti, ya, dan jati diri mereka. Kita amat malang sekali kerana Menteri Besar Melayu, esko kebanyakannya Melayu, dan penjualan dan menghapus-pupuskan tanah rizab juga Melayu, ya. Jadi cadangan untuk mengemaskinikan, ya, penyediaan garis panduan yang kita cuba adakan hari ini adalah tentang penguasaan, penambahbaikan, pertingkatkan sistem pengurusan, perekodan, ya, data secara menyeluruh.